من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى bukan fatardo lah. Fatardo, ro tu tebal. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وترفعنا بحاجة اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Okey, baik. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Taala. Soal sakit badan ini, orang kata sakit badan ini biasanya rahmat. Bila orang sakit badan dia ingat Allah. Sakit hati, sakit iman itu adalah musibah. Yang datang di masjid ni dalam keadaan sembahyang, jalan kaki, dia boleh datang. Tetapi yang tak sampai itu ada kereta mesin tak sampai, ada motor tak sampai. Sebab yang gerakkan kita ini adalah iman. Gerakkan kita ini adalah iman. Orang yang angkat berat, dia tak boleh bangun sembahyang subuh. Walaupun selimut tu tak sampai 1 kilo. Okey. Tetapi orang yang tak kuat, kita di hospital, ada setengah orang bila dia sakit dia lari ingat Allah. Bila dia sihat dia lupa sikit. Ada juga time sakit lagi dia lupa. Kan? Bila kita pergi hospital, kita tanya makcik nak sembahyang tak makcik? Ustaz, Tuhan tahu lah tak payah nak sembahyang lah Ustaz. Ada juga. Nanti sembahyang kita sembahyang lah, kita astagfirullah masa waktu sembahyang yang mana mampu ya. Ustaz, Allah tahu ku makcik tak dapat hari ni memang tak boleh lah. Ada juga macam tu. Tapi kita kena faham hati yang Allah letakkan ini kepada kita datang pada hari ini. Jadi wahai hati-hati sekalian, wahai hati-hati, nanti saya tak cakap dengan tubuh jasad. Wahai hati-hati yang nak menerima. Jadi boleh jadi kita datang pada malam ni, hati kita yang nak datang, tangan pun jadi kuat. Orang yang traffic jam, orang yang penat, orang yang tak larat tadi kerja, ada yang pergi tuition, ada anak masalah nak hantar, MFI ada assignment, yang ni Ashraf ada apa, bisnes juta. Itu. Tapi kita main, kita korbankan Allah ni. Jadi ini kita nak masuk sedikit solat berjemaah. Sebab semua orang menghadapi benda ni. Fardu ain, fardu kifayah ini berbeza. Mungkin bagi perempuan bila buat solat fardu ain, solat jemaah, bukanlah fardu ain bagi mereka. Bagi wanita tidak ada kefarduan, fardu ain. Ain ni bermaksud dirinya kena ada. Fardu kifayah ni contoh seorang buat. Kefarduan bagi setiap manusia, fardu ain. Kefarduan bagi individu-individu tertentu, orang-orang tertentu, fardu kifayah.
Saya mengaji bab agama, saya ambil syariah, saya tak mengaji habis bab ilmu hadis. Seorang dalam satu negeri, satu kampung kena mengaji, kalau tidak habis. Saya tak pandai bab pertanian, contoh, maka takbik bahagian perkebunan, belajar sikit. Saya tak pandai bab IT, kalau tidak semua benda nak buat, saya bagi Kak Syazwan bab IT, cameraman. Saya tak pandai bab ni, kita gabung, ala syakilati. Sebab tu kita tidak boleh komplain orang. Islam kita ada adab, ada akhlak. Kita tak komplain orang. Kalau kau ni tak hantar anak sekolah agama, tak boleh sebenarnya. Walaupun sekolah agama tu bagus, tapi tak boleh kata macam tu. Ilmu agama dengan didikan agama berbeza. Berbeza. Ada orang mengaji ilmu agama tapi tengok dia tak ada macam agama. Betul tak? Orang agama dengan orang yang ada ilmu agama berbeza. Ada engineer tapi kita tengok terpancar agama pada dia. Dia tu macam agama yang berjalan. Dia tu macam Quran yang berjalan. Tuan-tuan faham? Boleh faham? Tak sebut tuan-tuan pun, tuan 2-3 orang. Contoh, kau boleh? Belum. Tak nak sebutnya setiap orang ada dia punya ruang lingkup. Dia membantu saya, engineer bantu saya. Masjid memerlukan engineer. Tu imam tak boleh buat masjid, tu imam pergi baca diam seorang-seorang, abang masjid tengah semayang. Dia memerlukan engineer, memerlukan arkitek. Kalau arkitek tu mengaji usul fiqh, bila dia nak mengaji pak arkitek? Betul dia faham? Maksudnya ala syakilati. Kita saling bantu-membantu. Maksudnya kita hari ini mengaji fardu ain. Walaupun kita sebut fardu ain, tapi bila sebut solat berjemaah bagi perempuan dia tidak ada fardu ain. Dia tak jadi sampai kena wajib. Tapi bagi lelaki fardu kifayah dan fardu ain. Sebab solat jemaah, sembahyang waktu biasa fardu kifayah, sembahyang Jumaat fardu ain. Okey, dia tak boleh hantar tu imam dia sembahyang. Berapa orang dekat masjid kita? 40 orang. Cantik atau typing. Dia tak, dia semua kena pergi lah. Tapi janganlah pula bila fardu kifayah sembahyang lain. Kat surau orang sembahyang syak, dah ada orang sembahyang syak, alhamdulillah kita tengok orang Raja Lawak. Tak macam tu. Fardu kifayah kalau boleh tu tafsiran tu kena buat sikit. Bukan orang lain buat, aku tak payah. Apa maksud fardu kifayah? Apa maksud fardu kifayah? Dah bagi jawapan. Orang lain buat, kita tak payah. Kita silap. Sepatutnya fardu kifayah itu kita buat, orang lain tak payah. Bukan nak suruh orang lain tak payah buat, tetapi kita kena ingat kita buat. Yang saya pernah jumpa dengan seorang Tok Imam hampir 70 tahun meninggal dunia di atas mimbar, di Pulau Pinang, masuk Metro ni. Dia baca khutbah, dia jatuh waktu tengah pegang kayu kan, dia jatuh. Tengah baca khutbah. Kalau kamu duduk ke depan, Tok Imam mati, nak buat macam mana? Macam mana? Sambung, siapa nak sambung? Tok Imam kita nak biar kat tepi, kita angkat. Macam mana? Kan? Kalau awak kenal apa pun, betul tak? Kita macam mana nak? Perempuan dia tak tahu macam mana. Adakah perlu sembahyang dulu? Dia nak kafan, nak mandi, macam-macam cerita. Angkat tepi, setelah tu sambung balik. Sebab setengah pendapat kata mula pada rukun yang pertama, setengah kata boleh sambung dengan teruskan. Allah. Tak apa nak ceritanya dia mati. Bila tengok sejarah hidup dia umur 70 lebih dah arwah. Yang meninggal dunia, orang kebumikan jasad dia di Penang, di Alma Penang. Baik Syekh orang Penang dia tahu tempat. Bila dia semayang, orang semayang jenazah untuk dia penuh masjid. Bukan time Jumaat tu, balik penuh masjid. Orang yang kan siapa meninggal di YP, dia meninggal. Datuk mana meninggal? Cek balik, rupanya Tok Imam biasa yang meninggal. Rupanya sejarah hidup dia hampir daripada umur 25
25-27 tahun saya lupa. Dia dah mula berkhidmat di masjid. Dan dia punya prinsip fardu kifayah itu ialah aku buat, orang tak payah. Bila ada orang meninggal dunia, dia dulu. Dia faham? Orang meninggal dunia, aku dulu. Siapa meninggal ni? Dia kalau nak pergi tengok kain kafan, nak pergi urus macam mana, dia kalau nak mandi siapa dia tak fikir siapa nak urus. Dia dulu. Dia tak famous, tak masuk S2 memang dia. Tapi orang boleh sembahyang penuh masjid. Sebab yang datang tu teringat imam ni lah yang urus ayah aku, imam ni lah urus semua aku dia. Jadi orang datang berundang-undang. Nak katanya kita ni, kalau kita ni istiqamah dengan masjid, kita akan mati juga insya-Allah di masjid. Kan? Istiqamah majlis baca Quran, mati juga lepas baca Quran. Istiqamah mumpat, mati tengah mumpat. Sebab kita takut Allah matikan kita dalam keadaan tergesa-gesa tanpa kita sedar. Okey. Khutbah ni dia macam buat semain Jumaat lah. Sama macam tak kira semain Jumaat maupun sembahyang biasa. Tok Imam meninggal, Tok Imam jatuh, orang di belakang. Sebab itu Nabi sebut wa ulul ahlamu minkum. Dan kita akan kupas dalam bab semain Jumaat. Wa ulul ahlamu minkum, dan orang yang terlebih dahulu bermimpi. Ahlam mimpi. Ahlam mimpi, tapi maksudnya orang yang faqih, orang yang dah lama dia lebih tahu hukum kafir kabir. Bila Tok Imam meninggal, dia take over jawatan Tok Imam. Sama ada dia pergi ke depan ataupun dia tak pergi depan. Orang semua lihat tukang imam di sini. Kalau orang belakang orang tak tahu Tok Imam meninggal, masjid semain Jumaat meninggal. Tak, mayat tu kita biarkan. Tidak menjadi masalah. Tak menjadi masalah dia jatuh. Melainkan kita baru nak takbiratul ihram. Kita baru sangat. Tiba-tiba nampak Tok Imam pun dia dah stop dia lah. Tapi dah sudah sebab jadi dalam riwayat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar kena tikam. Kisah Umar kena tikam dengan Abu Lu'lu'ah orang Majusi. Umar kena tikam, dia orang nak selamat tapi dah kena tikam. Sebab dia serang dalam keadaan sembunyi. Dia tarik pakai pisau yang bubuh racun, tarik pisau macam keramik. Wah, bahasa dia. Terburai pun dia tarik, pecah pun orang. Maka waktu tu dia lari dan ada yang belum solat tangkap dia, yang sedang solat dah kena tikam, dah jatuh dah. Apa tindakan? Dalam riwayat kata sahabat Nabi tidak stop solat, tetapi ringkaskan solat. Ya, ada orang yang jatuh kena tikam, orang belakang take over. Abdurrahman bin Auf dalam riwayat tu, Allahu Akbar, ringkaskan solat, baca ayat inna a'tayna. Dia tengok orang dah meninggal, Yasin. Tak adalah kan. Ringkaskan solat. Habis sembahyang semua suruh Umar bin Khattab. Macam tu juga tindakan dia. Bila ada orang meninggal dunia, orang di belakang. Saya akan tunjuk cara-cara bila imam silap, bila imam batal, bila imam sendiri tahu, dan katalah imam tu tak tahu. Cicak jatuh belakang imam. Cicak jatuh belakang imam. Imam tak tahu, yang tahu makmum. Semua tu ada cerita. Macam mana nak buat? Makmum subhanallah. Imam bila buat silap baca? Apa tak silap pun? Subhanallah. Tarik subhanallah. Tak silap. Dia tak silap. Apa nak buat? Benda tu akan kita bincangkan dari sudut solat berjemaah. Tapi sebelum saya nak masuk solat jemaah, seperti yang saya janjikan bulan depan, saya nak baca Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ni permulaan jalan hidayah kita berkenaan dengan adab. Saya akan masuk sikit solat jemaah. Saya akan urai sikit tentang salam yang dulu kita tahbir dah, tapi cerita sikit. Bidayatul Hidayah merupakan kitab karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah yang telah dilakukan, kita katakan ringkasan bagi
bagi Ihya Ulumuddin. Baik. Sebenarnya kitab ini ada yang tulis Rumi, ada yang tulis Jami. Kenapa saya pilih kitab ni? Saya nak cerita sikit tentang adab. Adab ni bagus. Sebab saya baca-baca para ulama ini benar-benar berilmu. Dia bermula dengan belajar adab, baru dia belajar fiqh. Dia bermula belajar adab, baru dia belajar fiqh. Jadi berlaku sekarang kadang-kadang kita tak ada apa-apa. Nanti kalau kita gaduh berdebat dengan orang, berhujah dengan orang. Jadi kita dah bermula dengan langkah yang pertama, iaitu kita dengan adab. Belajar cara macam mana para ulama kata Ibnu Mubarak. Saya selalu sebut kisah Ibnu Mubarak ni sebab dia terkenal ulama yang baik, ulama yang orang sayang. Sebab dia ni, kita pernah dah ada buat kawan kat jalan. Jadi kita malu Allah dengan dia. Malu Allah. Macam mana orang cakap? Segan dengan dia. Dia jadi baik. Kita tengah duduk 4 orang, dia main semua jadi. Ini tajuk je lah, tajuk. Jadi baik. Ada tak orang macam tu? Dia kita malu Allah. Dia bertutur kata, dia tak kata ke orang. Kita boleh puaka kan. Dia jadi baik, jadi terhati, orang soleh. Setengah orang ada tu. Ibnu Mubarak ni ulama yang sebegitu. Sayang dekat dia. Dia pernah dalam riwayat, dia pernah ada duit belanja haji. Bukan kaya pun. Belanja haji, nak pergi haji. Dalam perjalanan, dia jumpa dengan seorang wanita sangat miskin. Dia habiskan duit dia bagi kepada wanita tu. Tak jadi buat haji dia balik. Balik dia teringat, ya Allah, haji ni fardu macam mana ni. Kemudian malam dia bermimpi, seolah-olah dia beritahu bahawa Allah terima haji dia. Tapi dia kena buat lah juga, tak boleh mimpi macam tu juga. Kan tidak semua. Bila dia tak tahu ni, semalam aku mimpi kita tak payah. Lepas tu, tapi nak ceritanya, mengajilah kepada kitab dan abad. Tak ada akhlak, tidak ada cahaya pada diri dia. Kita mengaji untuk membentuk akhlak. Jadi bacalah satu bab ke bab. Dia banyak cerita, ada ini, ada hari Jumaat, ada puasa, ada. Kita mulakan daripada bab beberapa. Ambillah satu balik, banyak dah sikit. Dia tulis nombor 1. Bahagian pertama, adab melaksanakan ketaatan. Okey, adab bangun daripada tidur. Nampak saya baru start kelas ni, orang tidur lah. Nak bagi adab tidur dulu. Okay, ada bangun daripada tidur. Boleh Hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar, dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu, baik di hatimu atau di lidahmu, dan bacalah doa ketika itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu yang paling ringkas lah. Kalau teringat, biasanya bangun macam mana? Alhamdulillah ya tu. Dia pegang ayat ni. Dia pegang doa orang tidur. Kata apa? Ni kata kafar no. Dia tidak boleh. Alhamdulillah jadi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mematikan aku. Wa ilaihi nusyur, dan kepadamu lah kami akan kembali. Kita banyak dia lagi. Baik, ada bangun tidur bersekali bagi orang berpasangan suami isteri. Orang berpasangan suami isteri, kadang-kadang kita terjaga, isteri kita jaga. Kita jaga, isteri kita jaga. Maka waktu itu Nabi ni dia biasanya dia ambil petan. Dia akan tengok muka isteri dia tengok dia. Kedua-dua jaga. Dan seolah-olah memberi syarat nak bangun. Maknanya dia tak bangun, dia jaga-jaga bangun, tengok dia macam tak suka nak tidur sebelah isteri dia. Walah ni. Sebab tu dalam Quran dia kata wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun.
Bila kamu takut isteri kamu berlaku nusyus, maka bagi nasihat. Step nombor 2, pisahkan tempat tidur. Sebab bagi orang Arab, bila pisah tempat tidur ni satu warning, satu nak bagi tahu kat isteri ni, kata aku tak suka kat engkau, aku tak berapa minat kat engkau, aku marah kat engkau, macam tu. Macam tu. Tapi kita ni taklah sampai tahap macam tu. Kadang-kadang kita tengok tidur kat ruang tamu tu sebab nak tengok bola. Kadang-kadang tu kita bukan ni, tapi orang Arab dia macam tu. Nabi ni dia teliti. Dia bangun, dia tengok ke isteri dia, dia tengok, kemudian dah jaga. Tengok sekejap lah. Tengok lama sekali terlepas semua lah. Tengok sekejap bangun. Bangun. Dia sedar dulu. Bangun. Pergi kat tingkap, Nabi akan buka. Nabi tengok langit dan bulan dan bintang. Nabi baca surah Ali Imran ayat berapa kali begitu lah, 190 dan 190. Ini dah tengok Facebook. Nabi tidak ada Facebook. Ya, Nabi juga tidur. Tapi tak tidur yang panjang. Kena ingat lah. Sebab Nabi akan tidur lepas sembahyang subuh. Biasanya dia Nabi tempat imam, Nabi wirid, Nabi pusing belakang, dan Nabi akan letak tangan Nabi akan tidur anak penat semalam Nabi. Jadi orang kata tak boleh tidur lepas subuh tu bukan, itu fakta kesihatan. Bukan hadis Nabi. Bukan hadis Nabi, pandangan ulama. Lebih baik jangan tidur. Kita tidur tu bangun. Tak, Nabi penat. Dia bukan tidur sampai jenak tu tak. Bayangkan tidur kat mihrab kan. Bukan dia tidur dekat rumah, ambil bantal tilam, masuk selimut balik dah. Tidur sekejap. Sebab dia terlalu penat malam. Dan biasanya Nabi macam tu. Dia bangun dan bekerja. Yang dipahami tidur tak bangun. Dia tidur tersebut, tidur tak bekerja. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Kami jadikan malam itu pakaian, malam itu pakai selimut, tidur. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dan jadikan pagi itu adalah waktu kamu cari makanan, tidur. Sebab itulah kalau ikut yang betul-betul dia lebih sihat. Kalau kita dapat bekerja bukan shift malam, kita dapat kerja yang pagi boleh kerja, malam boleh tidur, kita pilih kerja macam tu lebih baik. Tapi dah tak ada ustaz, dah macam nak kami kerja shift malam, kerja kilang, tak apalah, kita nak buat macam mana kan. Ada orang kemampuan berbeza. Baik, yang pertama tadi selamat kawan. Apa tadi? Bangun sebelum terbit fajar. Bangun sebelum terbit fajar no? Sebelum terbit fajar. Fajar apa ni? Ada kasih. Okey, maksudnya sebelum subuh lah. Nabi bangun biasanya orang akan sembahyang tahajud. Okay. Nabi sembahyang tahajud wajib bagi Nabi. Minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kita sunat. Jadi bilakah waktu paling afdal untuk sembahyang tahajud? 1/3 malam. 1/3 malam tu bila pula 1/3 malam? Sebelum subuh. Setengah pendapat kata biasa kita bangun waktu sahur, itulah waktunya. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang minta ampun pada waktu sahur. Kita bangun sahur, sebenarnya waktu itulah waktu terbaik untuk bermunajat kepada Allah. Sebab bagi student, ada student. Sudah, MFI ni kan? Quiz tu. Dimakan student UKM. Contoh student, ulama bagi malam kepada 3. Kita ada anak, kita nak beritahu. Ulama bagi malam pada 3. Sebab tu jadi hebat. Malam pertama. Bahagian pertama adalah tidur. Dia mesti tidur. Kita kata, tidur pun masuk dalam salah satu ke? Ya, masuk. Sebab sekarang cuba tengok berapa ramai sangat tidur. Zaman sekarang susah nak suruh budak-budak tidur. Tidur dah kami. Ya? Cuba tengok Amir Ali tu dulu. Jadi 15 kan. Pukul 3 pagi tu, ya Allah apa? Kan? Tengok kedai mama. Kedai mama boleh buka 24 jam. Masjid, kedai syak, close kan? Kan? Nampak tak? Sekarang ni orang susah tidur. Budak-budak tak tidur. Facebook, doa pergi rumah. Lakukan. Doa pergi rumah. Dia kata ustaz pun kita ke satu update. Balik ceramah baru pun dah kata-kata nak jawab balik soalan. Tapi nak sebutnya sekarang ni susah nak tidur. Sedangkan ulama masuk dalam bab
Satu itu adalah tidur. Tidur sangat penting. Satu tidur. Nombor dua, lepas tidur, pagi, malam, bila belajar. Zaman dia belajar, zaman dia dah habis belajar, dia tak macam ni. Zaman dia belajar, dia akan ambil satu masa untuk ilmu. Para ulama akan baca. Pagi dia mengaji kitab ni. Malam dia baca untuk diri dia. Baca senyum. Dan last kali istighfar, maksudnya dia akan minta ampun kepada Allah SWT. Jadi mula-mula kita baca apa tu? Doa. Baca doa. Boleh ke doa? Tak lagi doa. Baca doa alhamdulillahilladzi. Okey. Yang ketiga, pasangan tengok. Habis tak pasangan, tengoklah di tengok. Tengok. Pasangan. Bukanlah kita nak masukkan dia sebagai sunnah, tapi dari riwayat kata Nabi sampai macam tu, dia teliti. Sebab tu lafal kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia boleh ikut pada semua benda. Dia boleh ikut semua benda sampai ke tahap begitu. Dia begitu teliti, akhlaknya begitu teliti. Nabi ni contoh ni, abang depan ni. Abang jumpa Nabi. Ataupun Nabi duduk dengan dia. Ni abang, contoh. Nabi duduk macam ni, contoh Kalau kamu tengok saya duduk, kalau duduk berhadapan, duduk dengan duduk. Nampak saya ni tak padat. Kan nampak macam tertik, nampak kan? Nampak tertik kan macam ni kan? Tapi teliti dengan Nabi, dalam bab akhlak, Nabi takkan hadapkan lututnya direct dengan orang. Dia akan berus. Yang dihadap adalah dada. Sampai begini Nabi, dia teliti dari segi adab. Sebab itulah Abu Ma'bad kata Nabi punya makanan pun sedap lah. Nabi punya makanan pun nampak cantik lah. Lepas ni kita ada makan. Kita tengok siapa punya makanan. Telitinya Nabi. Lepas tu dia cepat Buka tingkap. buka tak boleh tingkap. Siapa ada pintu, buka pintu lah. Tingkap tak ada kan. Kan kami rumah ni tak ada tingkap. Kan Nabi tengok langit, tengok bulan dan bintang. Sebab ayat yang kita nak baca tu, ini adalah hadis Bukhari. Ayat yang kita baca adalah ayat berkenaan ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya pertukaran langit pada langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda bagi orang berfikir. Baca surah Ali. Nama surah paling panjang ialah Ali Imran. Sebab dia ada dua pangkat. Dia bukan Al-Imran. Ali Imran. Maksudnya ahli keluarga Imran. Spesialnya surah Ali Imran ni, namanya dilanggar dalam surah sebagai nama surah. Cerita tentang dia tidak ada. Yang diceritakan hanya isterinya Hannah dan juga anaknya Maryam alaihissalam. Cerita dia macam mana cerita isteri dia jawab. Aku tak sangka aku dapat ni kan. Aku tak sangka aku dapat anak. Aku ingatkan anak ini anak lelaki, rupa-rupanya anak perempuan. Dapat Maryam kan. Aku dah berazam cerita. Maryam bukan cerita dia. Tapi kenapa nama ayah yang tercatat? Dia menunjukkan kalau anak tu bagus, isteri tu bagus, yang dapat nama. Kalau anak tu nakal, anak siapa tu? Kan anak siapa duk main kat belakang tu, Bika. Buka lah. Dia buka habis lah kita punya roh. Dia anak siapa. Okey. Baca Al-Imran satu Yang 1:9. Lepas tu Nabi akan apa? Nabi ambil wudu. Apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengannya menjunjung perintah Allah pada menutup auratmu, dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu untuk menunjuk-nunjuk kepada makhluk. Kalau begitu, engkau akan mendapat kerugian. Kan saya sebut hari itu, orang perempuan pakai baju bukan nak tunjukkan lagi kan, tapi nak tunjukkan siapa?
kat sesama perempuan, psikologi dia. Tapi taklah semua kebanyakan yang datang lagi pakai baju sebab tak ada. Contoh, tak boleh tapi nak cerita ni kita pakai baju pun ada adik. Betul tak? Kita kadang-kadang kita tak fikir benda ni. Sampai kena teliti pakai baju pun. Bukan bermaksud pakai baju yang cantik itu kita ni belagak kita. Tugas kita ni kita tak boleh tengok orang pakai baju cantik ni belagak ni. Dia nak tunjukkan dia ni faridah dia tu. Kita tidak ada hak untuk menjudge hati orang. Kita tidak ada. Persoalan dalam hati kita tak ada hak. Dia belagak ke, dia niat. Tak ada. Nahnu nahkum bil-zawahir. Zahir kita tengok okey dia pakai macam ni tak kenal kan kita tak okey. Tapi hati dia pakai tu tujuan untuk apa? Allah Alam. Contohlah abang pakai kopiah, kita tengok. Boyo lah dia bagus dah tu kan. Dia pakai kerana Allah. Tapi kita ni judge hati dia. Takkan masalah dunia. Sebab itulah hadis sebut iyyakum wasanna fa inna sanna aqdabul hadith. Tinggalkan sangka buruk kerana sangka itu dusta percakapan. Dunia akan jadi aman kalau sangka buruk kita. Kawan kita tegur kita baik-baik, kita sangka dia ni tunjuk bagus. Sangka buruk. Orang sangka buruk ni salah. Habis tadi apa? Surah Ali Imran pakai baju dengan elok, betul? Yang dia dekat situ habis dah. Pendeknya. Bangun balik tidur, tak pakai baju lah, kita kata ambil. Sebab pernah satu hadis Nabi Nabi kata apabila kita ambil wudu, Allah bukakan ikatan-ikatan syaitan. Kita berdirikan, habis. Syaitan akan pakaikan kita dengan selimut daripada kulit. Sebab babi tak apa? Babi lah. Hijir. Babi dah tu? Tak kuat aku. Sebab laser pasal macam tak cukup babi. Habis apa tu? Buang. Kita rasa benda tu bagus. Itu semayang. Habis selesai kita. Kalau boleh kita kena tinggal. Kopiah subuh. Kalau kita nak bangun tahajud, silakan. Kopiah subuh kan? Dan solat subuh kita. Baik, habis dah ada orang. Baru kita masuk. Tu tadi kan ada kan? Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salat. Kalau tengok akhlak Nabi. Kita kena kenal Nabi kita macam mana. Sifat Nabi adalah sifat berperi kemanusiaan. Sifat yang bertimbang rasa. Nabi ni bukan jenis nak marah, jenis nak semua dia bukan jenis itu. Dia ada ketikanya minta pandangan, ada ketikanya bagi peluang untuk orang. Kita ni kadang-kadang kita ni rasa baru sekali main kelas usrah. Pergi pejabat, kena dengar tazkirah. Dah. Tidak. Sikit-sikit dia yang tazkirah. Orang ni tak ada tazkirah ke dia. Kadang-kadang kita kena jadi good listener. Sebab tu Nabi sebut dalam surah An-Nur. Nabi bila Umar nak pergi ke Nabi musafir, apa Nabi kata? Umar dah keluar, Nabi kata silakan musafir Umar. Umar dah keluar, Nabi bagi Umar datang sini. Datang-datang Nabi tanya, wahai Umar, kau nak musafir? Musafir ini doanya makbul. Doakan untuk aku, wahai Umar. Umar menangis. Umar kata, aku tidak pernah mendengar permintaan seorang Rasul yang makbul doanya. Dia suruh aku doa. Nampak tak? Kita kadang-kadang akhlak macam tu lah. Asyik kita tazkirah kan. Sekali-sekala kita tanya juga, aku ada masalah apa-apa dan cerita sikit. Kadang-kadang tak kenal kita kan? Duduk sebelah kawan kita ni kadang-kadang macam-macam PN kan? Dia pun memang lelah semua tak lelah. Sekali-sekala cuba beri chance kat dia. Dia free hair, contoh pada kita ni baru artis kita lah. Kita ni dia free hair. Dia jumpa dia, tanya dia sekali-sekala. Kita tahu dia banyak tak semayang. Kita pun tahu dia tak semayang, dia sosial macam sekali-sekala cuba kita tunjuk akhlak.
Mas ada apa? Mas Tura dia juga. Apa dia mah? Hina. Contohnya. Hina. Ada tengok aku ni kadang-kadang aku rasa macam tak kenal. Rasa macam ada benda kokok lah. Mungkin ada cakap aku ada orang suka aku boleh cakap ni kan. Orang suka tak panggil aku ni. Ada yang tak kenal nasihat lah, sama-sama nasihat. Kokok tak kenal. Dia rasa macam lah. Terharu dia lah. Terharu bila orang ini dakwah. Dakwah tiap hari best dia. Bangun dakwah berhari-hari dan troll dia tak. Habislah. Kadang-kadang kita buat macam tu. Nabi suruh Ibn Mas'ud, "Iqra'u alayya al-Quran ya Ibn Mas'ud." Baca Quran ke aku nak dengar Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud kata Quran itu turun kepada engkau ya Rasulullah. Engkau dah baca, aku dengar. Nabi kata sekali-sekala aku dah dengar juga orang baca tak. Ibn Mas'ud dia terharu baca Quran. Sehingga dia baca Quran ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahidan. Dia tengok Nabi ni, Nabi kata cukup kan? Ya fi bihadal cukup sudah. Cukup. Sebab Nabi ni dah menitiskan mata, campur Nabi basah. Sebab ayat tu seolah-olah macam sedang Nabi berbicara dengan Allah. Adakah engkau, bagaimana engkau pakai bila Cina engkau akan bertemu dengan kami? Min kulli ummatin bisyahid, engkau akan jadi saksi bagi umat engkau ya Rasulullah. Maksudnya Nabi akan menjadi wakil bagi kita semua. Jadi Nabi rasa macam sedang sembang dengan Allah. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mana main akhlak dia. Tak main-main contoh saya Nabi. Gosok gigi. Macam mana dia gosok gigi? Laula an asyqa ala ummati, saya baca hadis. Nabi kata, kalaulah tidak menjadi berat untuk aku. Kalaulah laula asyqa ala ummati, benda ni tak susah, nescaya aku wajibkan setiap daripada umatku ini gosok gigi sebelum ambil wudu. Dan sebagai riwayat gosok gigi sebelum solat. Tapi aku bukan jadi macam tu untuk dari berat buat. Maksudnya Nabi bukan dia nak buat lebih susah dia tak. Maksudnya Nabi ni seorang yang teliti gosok gigi. Sebab tu Nabi nak wafat, Nabi duduk dengan Aisyah, orang perempuan, orang lelaki, hari-hari wanita. Nabi dapat wahyu pertama. Siapa peluk Nabi? Khadijah. Nabi nak wafat, siapa yang peluk Nabi? Aisyah. Nabi duduk sendak ke Aisyah. Nabi sakit. Nabi tengok Abdul Rahman bin Abu Bakar adik balik Aisyah. Buat suci kan? Aku nak gosok gigi. Nak siwak. Aisyah ambil siwak. Aisyah gigit siwak. Lembutkan. Aisyah gosok gigi Nabi. Nabi tepih tangan. Sakit. Aisyah kata, Aisyah sedih lah. Sebab dah lembut dah ni. Tapi Nabi masih lagi sakit. Maksudnya Nabi sangat sakit. Isteri ni dia tahu dah. Rumah dia tahu. Laki dia nampak muka macam ni, tahu dah. Muka ketat ni marah. Dia kenal. Suami pun tahu, tengok muka isteri dia tahu. Tengok muka high tension, dia ganak ni. Kan? Allah nampak muka penat, kita boleh kenal. Tapi sebenarnya lelaki macam tak kenal isteri tu. Tak kenal. Nampak muka penat. Habis pak, gosok gigi tadi tak? Kata ulama Ibn Al-Qayyim dalam bab perubatan, orang yang rajin, orang yang selalu bersih gigi adalah orang yang cerdik. Nak bagi anak-anak cepat pandai, rajin gosok gigi. Okey, habis dah bab ni. Ada ni? Ada bangun tidur? Tak ada. Tapi siapa ikut sunnah Nabi? Wafakai. As-sunnah an-najah. Kita buat ikut Nabi buat, insya-Allah baik untuk kesihatan. Kita tak payah nak kaji dah. Sebab kita orang Islam. Sebab kadang-kadang kita sekarang tak lupa, tengok-tengok 10 tahun lagi jumpa kajian. Kajian menurut kajian mengatakan bahawa orang yang solat itu baik untuk kesihatan. Sahabat Nabi kaji tak? Tak. Kan tidur, Nabi tidur. Sunnah tidur, Nabi tidur sebelah kanan pipi tak dekat sini, duduk elok-elok. Tengok-tengok buat kajian, paru-paru belah kiri.
bagus tidur yang berkualiti, nafas jadi jalan elok. Sahabat Nabi dia tiru sami'na wa ata'na, dia tak kaji pun sang. Baru pengumuman tu. Dia tak kaji pun, tapi dia buat. Sebab itulah kita buat sunnah Nabi, buat taat perintah Allah. Baik untuk kesihatan. Okey, ada orang yang tak ada mana? Baik, saya nak petik sikit tentang dulu kita mengaji bab salam. Duduk tahiyat akhir kan. Saya sebut tentang tengok ke mana. Kita sembahyang tengok mana? Tepat sujud. Boleh tak sembahyang pejam mata? Mat? Makruh. Kalau tak ada halangan apa-apa, tak ada benda yang mengganggu, tapi saja-saja nak pejam mata, hukumnya makruh. Walaupun dia kata, Ustaz, saya ni sembahyang, kalau pejam mata lagi khusyuk, macam mana Ustaz? Hukumnya makruh. Sebab apa makruh? Sebab memang ada larangan. Kalau Nabi sendiri sembahyang dalam keadaan buka mata. Kalau kita kata kita pejam mata lebih khusyuk, takkan kita khusyuk lebih daripada Nabi. Faham? Tapi Ustaz, saya sembahyang sambil tengok TV episod akhir bila tu Allah kata beratus. Ada orang sembahyang asal tak sembahyang lagi ni, tapi tu dah tengok episod terakhir. Sembahyang Allah Akbar. Ada orang buat? Ada. Ni sebab ada orang bertanya kita. Dia tengok Mr. Arrogant. Dia tengok Mr. Arrogant sambil sembahyang. Dia kata, Ustaz, saya tak mengadap diri tapi benda tu depan-depan. Ada nampak? Sambil saya sembahyang, sambil saya jadi. Hukumnya sah tak sah? Sah. Selagi dia tak balik dada dari negara kiblat. Kiblat sini, di TV sini, dia tengok mana tu. Sah. Dia menjerit. Kita sembahyang, kita menjerit. Satu lagi sembahyang, kalau kita tak menjerit, kalau benda-benda banyak berlaku, terbakar rumah ke, anak nak jatuh ke, kan? Macam mana kalau pejam mata? Kan? Macam mana? Kau mesti tak setuju ya saya jangan ada. Setuju. Saya tak pejam-pejam. Ha? Tak apa lah. Macam kejap jangan duk buka mata sama meleleh. Macam tak apa. Boleh, cuma tak makruh dah. Okey. Bila sembahyang, tengok tempat sujud, rokok. Tengok kaki. Tetap tengok tempat sujud. Jangan kan? Tengok pintu depan, mata kita ni. Yalah. Sembahyang di bawah kalau orang rokok, nampak benda tak elok. Jadi bila kita nak sujud, tetap tengok tempat sujud. Masih lagi dalam keadaan tidak tutup mata. Okey? Masih dalam keadaan buka mata. Sebab kita nak lihat benda-benda sekeliling. Sembahyang ni macam biasa, tapi benda sekeliling ni dia kena tahu. Kena tahu apa berlaku. Bukan kita tak khusyuk, tapi kalau apa-apa berlaku, kan? Contoh lah, apa-apa berlaku benda tu tahu tak? Kemudian bila kita duduk tahiyat akhir, di mana tempat kita lihat? Ini saya nak sebut ni, saya lupa nak sebut itu. Duduk tahiyat akhir, jangan tengok tempat sujud, tengok dekat jari telunjuk. Okey, duduk tahiyat akhir, tengok dekat jari telunjuk. Jangan tengok, bukan jangan tengok lah, lebih sunnah tengok dekat jari telunjuk. Okay. Tengok kan? Biasa tak? Itu saja beza. Yang lain semua tengok dekat tempat sujud. Khalas, habis lepas salam, kita nak masuk solat. Sebenarnya adab ni, adab. Dia bukan menjadi syarat. Adab. Kita sembahyang. Kentut ke apa ke? Kalau segi adabnya, kita kena habiskan dengan salam. Duduk, elok-elok. Kalau ikut adabnya betul lah. Salam. Tak boleh buat macam tu lah. Kan? Contoh tak boleh buat masa macam ya tu ramai sekian kan. Boleh tak dia nak bagi salam, Assalamualaikum lepas sembahyang jenazah pun boleh, ataupun dia mati terus pun boleh. Cuma ada tidak menjadi syarat. Ada lebih tertib kita bagi salam. Jangan keluar macam tu saja. Macam sahabat kata lah, masuk Mina
dah bercerai, hantar mak, hantar anak ni. Cik, kami ni tidak pertama ni anak kami memberi urusan cerai. Hantar sampai dulu. Salam. Ikhlas. Sama atas semayang, masuk dengan tertib, dengan adab. Tolong juga kan? Akhlak dalam solat. Boleh? Jawab apa? Nak cerita dapat semayang luar? Yang mata tengok ni ada. Mata pusing lah sekali dia masuk tengok sejuk pula. Mata macam ni. Pipi pagi ni, lupa nak beritahu. Pipi ni yang sampai ke dekat. Sebab dalam riwayat mengatakan Nabi semayang, bila Nabi lagi sadar, sahabat nampak pipi Nabi SAW. Sahabat nampak putih je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nampak ada orang belakang? Ini yang kira sangat. Tak perlu lah. Tak ada. Kadang-kadang cerita lah dulu-dulu kan? Dulu kita ada kan dulu kan? Tak perlu sampai tahap macam tu kan? Tak perlu sampai apa? Dia ikut betul syarat bersekongkong. Simple je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kalau dah kita bincang soal tentang pernah bincang. Okey Ustaz, semayang menghadap kiblat. Semayang menghadap kiblat, ada orang betul. Syarat kita, kiblat kita tidak boleh balik. Macam mana hukum dia? Hukumnya cepat-cepat alih semula. Boleh tak? Boleh. Tak perlu ulang solat. Tak perlu solat. Ustaz, kami tengah semayang, tiba-tiba kipas datang ataupun anak tarik nampak aurat. Kita sedar aurat itu, cepat-cepat tutup. Tidak perlu ulang, tidak perlu solat. Cepat-cepat. Benda-benda yang syarat-syarat dalam solat. Baik, hukum solat jemaah. Apa hukum dia? Fardu pahalanya 27 kali ganda. Salatul jama'ati afdalul min salatil fardhi bi 70 wa 20 darajah. Salat jemaah itu lebih baik daripada sembahyang sendirian sebanyak 27 kali ganda. Sebahagian hadis dia sebut 25 kali ganda. Dua-dua ada, 25 ada, 27 pun ada. Dua-dua boleh pakai. Hadis ni dua-dua sahih. Baik. Mazhab Syafi'i kata fardu kifayah. Kenapa mazhab Syafi'i kata fardu kifayah? Sebab dia kata dalam ayat ni Nabi sebut afdalu salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi. Afdalu ni bermaksud apa afdal? Kita sebut lebih afdal kan? Dia bahasa lebih baik. Fadila ni maksudnya baik, ni baik. Bila tambah ni alif ni jadi alif apa? Bagi apa? Alif apa? Alif disebut tafdil. Alif tafdil ni bermaksud lebih baik. Ini baik, dia jadi lebih baik. Apa alif jadi lebih baik? Mulia. Amal ataupun kamil. Sempurna. Tambah apa? Lebih sempurna. Dia faham? Kita tengok nama-nama kawan-kawan kita kan? Mana boleh dengar contohnya nama Karim, Akram, lebih mulia. Apa lagi? Kalau Justin tak boleh Justin jadi Agustin tadi. Contoh nama-nama yang kita boleh. Bahasa Arab. Bila disebut lebih baik, seolah-olah kalau kita buat semayang seorang-seorang pun macam Nabi terima juga. Faham? Sebab itulah fardu kifayah bagi mazhab Syafi'i. Tetapi kalau kita tengok kepentingan, Nabi tak pernah tinggal solat berjemaah walaupun dalam keadaan sakit. Detik kematian Nabi dipapah ambil wuduk. Betul? Dipapah ambil wuduk, Nabi sejuk, demam panas pernah yang jatuh pingsan. Nabi jaga, Nabi ambil wuduk lagi, demam panas, jatuh pingsan. Berulang kali untuk solat berjemaah. Sebab itulah sebahagian ulama kata fardu ain. Dia kata bukan fardu kifayah. Dalam peperangan, Nabi buat dalam perang solat khauf kena berjemaah. Dalam perang kita sembahyang jemaah ke sembahyang seorang-seorang? Jemaah. Sembahyang khauf dibagikan. Okey, dua tentera yang jaga satu line. Lepas tu dia ni sembahyang berapa rakaat, keluar pada solat, keluar
pusing macam mana. Kan, dengar sebenarnya kau. Saya pun tak tak banyak nak apa macam mana sebenarnya. Lupa dah dia punya kaedah. Tapi memang seorang sembahyang, satu lagi jaga, lepas tu pusing balik, dia ni pula sembahyang, dia ni pula jaga. Tak duduk kan, dalam keadaan darurat pun Nabi kena mak. Sembahyang sunat, boleh sembahyang atas kenderaan. Sembahyang fardu, sembahyang di bawah, betul tak? Pernah tak Nabi sembahyang berjemaah dengan sahabat Nabi dan kenderaan? Yang sembahyang fardu lain? Pernah dalam keadaan perang. Kan saya nak ceritakan tentang kadang-kadang benda tu sukar macam mana pun Nabi buat. Sukar macam mana pun Nabi buat. Menunjukkan besarnya fadilat. Dia ada buku hakam tentang salat berjemaah. Ada banyak buku hakam. Ada makmum ketika salat. Ada susunan makmum, susunan saf-saf berjemaah, makmum masbuk, muafiq, yang itu penting sangat-sangat. Muafiq masbuk sangat-sangat penting. Melibatkan kita nak tambah beberapa rakaat, tak tambah beberapa rakaat. Halangan apa yang membuatkan kita tak boleh bersembahyang? Setengah ulama kata wajib. Kalau selagi mana dia dengar azan. Kalau dia tak dengar azan, tak apa, tutup rumah, tutup betul-betul kedap. Kan? Nak bagi tahu kalau rumah dia jauh. Contoh dalam hutan. Nabi kata sembahyang duduk dua orang dalam musafir tengah hutan. Tengah padang pasir dua orang. Seorang azan, dua orang sembahyang jemaah, Allah rahmati kedua-duanya. Nak kata special dia sembahyang berjemaah. Dan dia ada syarat-syarat solat berjemaah. Siapa jadi imam, nak pilih bab ni panjang sangat-sangat. Jadi mungkin kita akan ringkaskan semua sedikit. Setakat ni saya boleh mulakan sedikit dulu tentang kelebihan solat jemaah. Kita tak masuklah tapi nak tanya solat, kita tanya solat. Yang mana kita tahu, kita jawab. Yang mana kita tak tahu, kita buat dulu, kita yang jawab. Kita contoh. Solat berjemaah lebih baik pada solat sendirian. Dia akan berada di bawah lindungan arsy Allah. Salah satu amalan yang boleh kita declare orang tu baik. Kan orang selalu kata kan, kita selalu kata nampak saja pakai macam tu, benda tu baik kan? Sebab kita ni sangka buruk je tak? Nampak saja tu imam, tu imam pun benda tu Ustaz Ashraf kan? Ya tu kan, kita sangka buruk, tak apalah. Tapi solat berjemaah, Nabi sebut barang siapa menyaksikan lelaki ulang-alik pergi ke masjid, dia ni terkenal dengan orang ulang-alik di masjid, saksikanlah dia orang yang beriman. Ini salah satu amalan yang Allah saksikan dia orang. Tak sebutlah barang siapa yang membayar zakat setiap tahun, saksikanlah dia beriman. Barang siapa yang berselawat setiap hari, saksikanlah dia orang beriman. Barang siapa, itu semua baik, selawat baik, zakat baik, puasa baik, tapi sembahyang Nabi suruh saksikan dia beriman. Kita kena declare dia orang baik. Kita orang kena lah kalau orang meninggal, kita kenal orang baik, kita cakap, arwah ni orang baik-baik. Saya seorang jemaah haji, baru ni pergi sembahyang dekat Mandin, sembahyang satu masjid, sembahyang saya jumpa balik jemaah yang saya jumpa waktu buat haji tahun 2010, isteri kepada seorang arwah. Ayah suami dia meninggal dunia ketika turun bas pertama kali tidak padang Arafah. Suami dia ni, pakcik ni, dia pidak padang Arafah, dia jadi petugas, dia pidak padang Arafah, jatuh. Orang angkat masuk dalam kemah, besok nak wukuf. Padahal yang Allah menerima keampunan, tidak ada satu tempat yang Allah mengampunkan paling ramai manusia melainkan di padang Arafah. Pada hari Arafah. Jual khilaf orang yang dekat padang ataupun pada hari tersebut orang yang mana-mana. Tapi nak sebutnya dia jatuh. Baru ni jumpa dia beradik dia. Dia tengok yang handle tu Ustaz tu cukup baik menantu dia. Jadi bila kita tengok jumpa hajah ni, ya Allah hajah, saya ingat. Saya ni jadi kadang lupa. Saya ingat tapi kat mana. Kita kadang jumpa orang dekat surau, orang Ustaz ingat tak saya? Ingat makcik, ya lah makcik kan, kita beli kan. Kita pun kan ingat kot dah. Tapi takut dia terasa. Terus terang cakap ramai tu.
Oh, kadang-kadang main sembang tu. Oh, hari tu kau ustaz bagi tahu dia pun. Siapa dia Muhammad? Tapi kita layan, betul. Sebab takut dia kecil, hati. Tapi memang ramai tak semua orang kita boleh kenal. Lupa. Ustaz, saya yang tanya soalan hari itu, Ustaz. Betul. Saya jawab kan, betul kan? Ustaz tak jawab pun. Jadi tak apa lagi kita raih kan. Makcik ni kita tengok macam kenal. Ada kita banyak dia sebut. Ingat tak, suami saya arwah meninggal daripada Amerika. Sebab lepas dia meninggal dunia, dia jatuh dekat kemah orang hampir 1,600 jemaah kami satu travel arrival. 1,600 orang keluar masuk. Saya dah tengok. Waktu tu yang talqin kan dia Ustaz Tu Hasan Mahmud, Ustaz Masjid Ahmad, semua talqin. Kita tak semestinya ada mati dia kat situ ni. Tapi bagi kita orang yang meninggal di Madinah, meninggal di Mekah, Allah meninggal di Madinah, Allah cakap syurga. Kita tak boleh buat selamat kita daripada kita lalu doa. Sebab saya tengok ada orang meninggal di Madinah. Orang Madinah sendiri sebut kepada dia Ahlul Jannah. Kita kata dia tanya daripada mana? Malaysia. Dia kata Ahlul Jannah. Kita kata dah. Di mana saja kalau kita meninggal, kita taat perintah Allah, kita akan jadi ahli syurga. Belum tentu meninggal di mana kalau dalam keadaan tidak baik. Mungkin ada musuh-musuh Islam zaman Abu Jahal dulu meninggal di Madinah gitu. Ya. Dia kata no. Wah, Ahlul Jannah. Kenapa? Dia kata, sebab aku ini orang Madinah, adik-adik aku, Hamzah Zamiri, Zumalai, Asdiqai, kawan-kawan aku, adik-adik aku, semua di Madinah. Tapi tak semua orang meninggal di Madinah. Kami meninggal di Bahrain, di Kuwait. Hang duduk dekat Malaysia 70 tahun. Tak pasal-pasal nak meninggal ke sini semua. Kan? Sedangkan Nabi pernah sebut kalau kita boleh minta mati di Madinah, kita minta mati di Madinah. Tapi sahabat Nabi kena faham, sahabat Nabi ni walaupun boleh minta mati di Madinah, tak ramai sahabat meninggal di Madinah. Sebab dia faham tujuan agama bukan untuk diri dia seorang. Sebab itulah meninggal di China, meninggal di Syam, meninggal di Mesir, meninggal di Palestin, dakwah. Tapi dah sebut dah, laki ni bila dia tanya haji ni, dia tanya orang masjid, dia dengar, Ustaz kenal. Dan ada 3 orang setiausaha benda ni. Ustaz, saya nak share sikit Ustaz. Saya benda hari sila tukar ganti pengurusi. Tak ada siapa boleh lawan dengan dia sebagai pengurusi masjid. Orang baik. Pengurusi yang sekarang ramai. Ustaz, saya buat macam mana pun, saya kenal, saya tak mampu tandingi arwah yang meninggal. Ni pokoknya ni keliling masjid ni, tangan dia lah yang tak nak. Nak kata orang, bila orang sebut dia ni orang baik, hujan waktu subuh pun dia akan datang naik motor memegang tu. Bila orang sebut orang baiklah, orang baik-baik, cik ni orang baik-baik, kawan ni cucu orang baik-baik, keluarga orang baik-baik, kahwin dengan orang baik-baik. Kan orang kata bila maksud nak kahwin dengan orang baik-baik, maksudnya orang syihan baik. Bukan semua orang yang kita baik, tapi kita nak mati dalam keadaan orang semua sebut kita baik. Betul tak? Daripada orang sebut, kahwin dengan dia pengangguk. Ya, faham tak? Solat berjamaah. Ada apa-apa soalan? Okay, berapa 10 orang ni? Kita ada minuman tak? Ada makanan tak bulan ni? Ada orang sponsor minuman ni kat mana? Makan ada orang sponsor? Makan apa? Oh, sate ke? Terus kita lewat-lewatkan ni. Bagi dah baik sikit lagi. Dan pentingnya kita akan cerita sikit tentang fiqh azan. Boleh tak perempuan azan? Perempuan hormat sama-sama dia saudara. Sebab tu bila saya suruh baca, okey sekarang ikut saya ramai-ramai. Kalau saya kata okey dalam dewan ni menyanyi ramai-ramai, ikut saya. Ya badrati
Ya Badrati. Ramai-ramai perempuan nak nyanyi. Boleh tak? Walaupun Imam Malik dia kata makruh perempuan, sebab labbaik Allahumma labbaik, laki kena buat, perempuan kena seru. Tetapi hukumnya boleh ramai-ramai. Cuma yang seorang-seorang tu jadi isu, jadi khilaf para ulama. Ramai-ramai ni boleh sebab kita pun tak tahu seorang mana senang, seorang mana tak senang. Kita tak kenal. Tapi kalau seorang-seorang ni baca Ya Badr, itu benda jadi perbahasan para ulama. Seqartawi dia bagi syiah. Sebagai ulama dia bagi tak apalah. Sebagai ulama bagi bakat. Saya tanya almarhum arwah mufti bekas menteri wilayah Hashim Yahya. Dia kata kalau setengah negara tak boleh, tapi di Malaysia kalau dia tidak melalui batas dia tak boleh. Ikut uruf orang Malaysia ni dia tak seperti di Pakistan, tak seperti di Saudi. Dia cakap macam ni. Kita tengok baju, contoh ibu pakai warna hitam, contoh. Dan kita pergi Saudi, kita jangan pakai warna-warna, tak boleh. Sebab Saudi dia rasa macam ini juga seseorang pakaian yang melampau. Tapi kalau dekat Malaysia ni pakai baju dan tak usah bawa besar, dia kata tidak menjadi kesalahan. Warna-warna tidak, tapi jangan melampau warna berjok, nampak dia tu diva betul berjok. Kalau setakat warna-warna tu tak dapat. Tapi kalau kita duduk Saudi, duduk Afghanistan, duduk Pakistan, hormati. Sebab tu kita tidak boleh sebut ulama salah jumud, dan ulama salah tidak boleh sebut ulama kita ini sambil lewat dalam hukum, lepas tak disebut. Soal tentang niqab tak niqab itu soal itu isu lain lah, kita bincang hukum-hukumnya. Tapi seluruh warna sebahagian berbeza. Baik, habis kat mana tadi? Azan. Laki azan, boleh tak azan sambung menyambung? Maksudnya abang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abang ni pula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kawan ni pula Asyhadu an la ilaha illallah. Kita latih 8 orang tukang azan. Boleh atau tidak? Ini adalah berdalil bukan sampai tahap dosa, tetapi apabila kita buat benda itu dengan sangkaan ini lebih baik, maka dosa itu dah. Boleh disunat? Kalau kita nak bersembahan tu bukan ajak semayang, buat persembahan budak-budak kan, ajak tadika, tak bagi semua azan, kita buat, tak ada masalah. Sembahan seronok dalam kelas, tak ada masalah. Tapi untuk ajak orang semayang dan kita kata benda ni lagi bagus daripada syariat seperti Nabi buat, itu bisa. Ia tak boleh. Nak kata sampai tahap dosa besar, tidak. Tapi kalau kita isytihad, benda itu lebih baik daripada sunnah Nabi SAW. Besar-besar. Sebab itulah kita tidak menambah dalam azan. Ada kita menambah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Asyhadu anna Muhammad atau asyhadu anna sayyidana Muhammad. Dalam azan tak tambah. Sebab dia ada peraturan khusus yang kita tak boleh tambah-tambah. Dia khas azan lagi duduk 2 orang, azan sunatnya boleh lagi menghadap kiblat, ambil wuduk. Boleh tak azan dalam keadaan tak ambil wuduk? Boleh lah, tak menjadi syarat azan tu dalam keadaan berwuduk. Kelang kabut masuk waktu orang semua tunggu surau ni bila nak azan ni, kami puasa bulan Ramadan ni. Tok bila dia pergi malam masa Ramadan beliau kadir ulama sangat kan. Tok bila lari-lari masuk tak ambil wuduk, dia azan tu kan. Boleh tak? Boleh. Azan sampai terkentut pun boleh, tak ada masalah. Boleh tak menjadi syarat. Boleh faham? Ya azan. Ini pun jadi soalan tentang azan. Tutup telinga tak tutup telinga itu semua persoalan pernah dilakukan sahabat nampak. Okey, pusing kanan, pusing kiri. Adakah ianya sunnah? Sebagai ulama kata sunnah, sebagai ulama kata bukan sunnah. Sebab mereka dulu berada tempat tinggi, tak ada mikrofon. Kita mikrofon kat sini untuk apa? Hayya 'alas salat. Kita dengar kan? Betul kat sini kan? Hayya 'alas salat. Tapi kalau tak ada mikrofon, duduk tempat tinggi atas menara, hayya 'alas salat. Tak kanan, pusing kanan. Hayya 'alas salat. Boleh tak? Wallahu a'lam bissawab.
Okey, malam kita ringkas sikit sebab santai. Ada soalan? Saya pegang pendapat kata sah dan kena buat solat. Mazhab Syafi'i tak baik. Sebab tu dah dijemput student. Ini satu benda yang sangat saya rasa sedih lah. Tapi saya tak marah lagi, kita tak kata masing-masing punya pendapat, perbezaan pendapat. Sampai Jabatan Agama Islam kita boleh pergi ke Jepun untuk sarankan pelajar-pelajar Islam di Jepun mendirikan solat zuhur. Jangan buat Jumaat sebab kamu tak cukup 40. Saya rasa benda ni solat Jumaat memang khilaf para ulama. Adakah dia menggantikan zuhur ataupun dia sendiri itu solat Jumaat yang sendiri? Boleh faham tak? Khilaf, tapi tak apalah. Tentang bilangan, mazhab Hanafi kata 3 orang pun cukup dah. 3 orang. Ada kata 12, mazhab Maliki 12 orang cukup dah. Mazhab Syafi'i kata 40 orang. Semuanya ada dalil kan? Semua ada dalil. Yang ni kata ketika mana satu orang sembahyang Jumaat, tiba-tiba datanglah peniaga-peniaga datang, peniaga daripada luar datang. Tiba-tiba sahabat semua keluar meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Turun ayat ketika mana idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan kamu punya perniagaan dan sembahyang. Sebahagian kata waktu tengah sembahyang tu 3 orang saja yang tertinggal. Kemudian ada sebahagian pendapat kata ketika kami sembahyang ketika itu kami berjumlah 40 orang. Ada hadis semua. Mazhab ni ada hadis, mazhab ni ada hadis, mazhab ada hadis. Tapi dalam bab ni bila tak cukup 40. Kita kata okey, kalau satu kampung tu ramai orang Islam. Tapi ramai tak mau pergi. Saja tak mau pergi. Kan? Maka kita kena bagi cukup 40 juga. Okey? Tapi kalau kampung tu tak ramai orang Islam, daripada dia buat zuhur, baik dia buat Jumaat. Benda ni berlaku di kawasan pedalaman. Saya hadapi masalah ni di kawasan pedalaman Sabah. Kita main raya pun tak tahu apa. Cikgu sekolah, cikgu tu pengetua panggil ustaz tolong cakap. Nak cakap macam mana? Dia orang main, dia buat progres, semayang tolak bala. Dia orang percaya pada sikit. Semayang tolak malam pukul 9 sampai 11.30 pukul 12. Dia orang masuk awal. Contoh dah zuhur pukul 12 dia masuk. Semayang tolak malam penuh padang. Mas semayang Jumaat kali rumahmu. So dia tak semayang. Masalah. Ada masalah. Benda ni kita yang tadi pun saya forum dengan Sina Karang-Karang. Sifu Nasir, Prof. Firdaus, Prof. Zamri Binod dengan aku orang. Bincang masalah ni memang kita ni kadang-kadang kita ni terlalu keterikatan sangat membuatkan Islam itu tidak berkembang dengan begitu cantik. Di kawasan pedalaman dia orang tak sembahyang Jumaat, dia kata tarawih tu boleh tak? Tak tarawih tu. Saya pergi satu tempat Nabawan. Contohlah. Banyaklah kampung kita masuk. Kita semayang di dalam surau. Nasib baik dalam surau tu dia orang jaga elok. Ada surau tu dah berbadan. Yang kampung, satu kampung murtad pun dah ada dah. Kalau sekarang masuk ke Sabah bukan ancaman biasa-biasa, ancaman bunuh. Imam Ashraf pun ada orang kenal. Ancaman bunuh. Aku mati nanti syaga lagi. Bukan sebab sana berbeza dari sini. Sana berbeza. Baru ni seorang pergi ke Nabawan, bawa orang ketua kampung sambut kita pakai songkok. Dia buat air tak ada, elektrik tak ada. Tapi yang seteru ada. Sebab malam pakai generator pasang. Dia kena juga. Dia sambut kita pun tengok bagus orang kampung ni. Ketua kampung dapat jam bagus. Tengok bawa kata kampung, bawa sponsor sikit duit. Nak bagi dia tengok sikit senajung. Supaya mereka tahu kata mereka sebenarnya ditinggalkan. Terkebelakang orang Sabah. Kita malah Sabah pedalaman kalau orang Sabah terkebelakang. Dia datang sini, dia tengok, dia menangis. Dia pergi sekolah, kita bawa kat Kedah, sekolah meleleh. Menangis dia tengok budak-budak faham Quran, baca Quran. Dia pergi sembahyang Jumaat, dia tengok orang sembahyang, dia menangis. Buat pergi ceramah ustaz pada waktu tu penuh masjid, dia menangis. Sepanjang jalan KL ke
Kedah pernah balik kan? Nangis je. Dia cerita sebab aku 30 tahun, aku tidak pernah melihat ini keadaan orang Islam. Aku tak pernah sembahyang sekali. Aku tak pernah mandi wajib. Jadi Ustaz Akhwan ni kawan saya ni, dia tak boleh. Untuk kampung tak mandi wajib ke? Situ mandi ke tak? Mandi kan dia. Mandi macam mana dia nak dia? Ambil video. Tanya dia, pakcik boleh ambil video pakcik mandi wajib. Ambil lah. Dia pakai baju t-shirt. Lepas tu dah mandi kan dia kan? Ustaz Akhwan, okay, sekarang sahabat kita, saudara Islam kita, rupanya tidak tahu mandi wajib. Sudah ada anak, ramai. Macam mana ni? Lepas tu mandi kan? Aku tak malu untuk aku mengaku aku tidak pernah mandi. Kerana satu kampung aku tahu mereka juga tidak mandi wajib. Main tak balik Sabah, main anak dia pula. Anak dia nak mengaji sekolah, banyak semayang, main suami isteri. Anak dia bercerita, sembang. Kamu kahwin macam mana? Oh, kahwin dekat. Kami kahwin biasanya, siapa jadi wali? Wali? Apa itu wali? Kami tukar saja air. Kahwin adat. Kamu saja kan? Tidak. Satu kampung. Sekarang ni nak jumpa mufti untuk tanya apakah hukum perkahwinan mereka, hukum jima bersama isteri mereka, hukum anak mereka, hukum harta faraid mereka, ada mereka. Macam-macam. Kalau itu hukum, kalau kita kahwin tanpa wali, dia dianggap sebagai nikah fasid. Dia ada hukum dia, anak macam mana, berhukum, kita boleh pisahkan dan sebagainya. Tapi melibatkan satu kampung, dia bukan sekadar kita mengaji, bukan sekadar hukum fiqah kita mengaji, kita kena mengaji juga fiqah dakwah. Kalau kita kata kamu semua ni dah sesat, kamu semua anak haram semua ni, lagi semua pakat keluar balik. Dia kena cari macam mana nak buat. Jadi kita kena bincang mufti, apa jawapan nak bagi. Kalau kita silap jawab, Kristian masuk dah. Sebab Kristian dia simple dia. Dia masuk kampung, dia kata, kamu mau berzina, silakan. Kamu nak tak faham Bible, silakan. Kamu nak minum Aramaiti, minum sampai pagi, silakan. Minum. Yang paling penting, Jesus love Muslim. Rupa-rupanya dia tekankan akidah. Hang mati dalam keadaan tak ikut syariat Kristian pun tak apa, jadi mati dalam akidah Kristian. Sikit-sikit baru dia akan sampai tahap macam tu dia mengaji fiqh awal. Kira tu dah cukup sudah. Makruh tahrim ni. Allah a'lam bissawab. Kita akhir tasbih kafarah dan suratul Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa kama rabbana wassalama. Ya Allah, tantam ya Allah, sakami ya Allah. Dosa ibu dan ayah kami ya Allah, dosa kami. Syurgalah untuk ibu dan ayah kami ya Allah. Berilah kesempatan untuk kami anak-anak ya Allah untuk menghiburkan hati ibu ayah kami, seperti mana ibu ayah kami hiburkan hati kami waktu kami kecil ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagi kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk mengamalkannya ya Allah. Kurniakan kepada kami rezeki yang barakah, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima ya Allah. Ya Allah, dan kami ampun dosa isteri kami ya Allah, ampun dosa suami kami, ampun dosa anak kami, ampun dosa kawan-kawan kami, dosa guru-guru kami, ampun dosa jiran-jiran kami, dosa seluruh kaum muslimin. Ya Allah, buangkanlah sifat hasad dalam hati kami, cemburu buta ya Allah. Buanglah sifat diri hati ya Allah. Buanglah sifat-sifat yang buruk ya Allah dalam hati kami ya Allah. Masukkanlah sifat tawadhu, sifat redha ba'dal qada. Ya Allah, dan kami ikat hati kami ya Allah di atas tali akidah.
berkasih sayang sesama kami kerana benci juga kerana ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada seluruh penduduk Korea ini. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah. Ya Allah, yang mana belum bertemu dengan jodoh ya Allah, Kau mudahkan urusan mereka yang belum bertemu dengan jodoh mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, yang mana belum mempunyai kurniakan anak ya Allah, Kau kurniakan kepada mereka. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu.